Sebab itulah penting bagi kita untuk kita sokong kerajaan yang ada hari ini. Masalah sekarang ini adalah kita kurang mendapat sokongan daripada orang kita sendiri. Yang duk balun kita kuat-kuat ni orang kita. Yang duk buat video hari-hari balun kita, orang kita. Sekarang ni kita nak bercakap soal PRU. Sekarang saya percaya saya datang hari ini kerana UMNO Selangor menyediakan strategi untuk memerintah semula Selangor. Dan saya doakan dengan semangat yang ditunjukkan hari ini, kita boleh robohkan kerajaan Selangor hari ini seperti mereka nak robohkan Stadium Shah Alam itu. Tetapi kekuatan kita, yang pentingnya kita mesti kuat. Kalau kita sendiri mengatakan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang gagal, tentu saja pembangkang akan menggunakan apa yang kita kata sebagai membuktikan kerajaan kita tidak berjaya. Yang kedua, yang kita bersetuju supaya kita bentangkan akta pendanaan politik, political funding ni. Ya, sebab ada di kalangan kita dituduh menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan sumber keuangan untuk bantu parti dalam pilihan raya, dan duit itu memang diserahkan kepada kepimpinan parti semua sekali, termasuk MCA, MIC semua dapat. Tapi kerana tidak ada akta mengenai political funding, jadi semua yang didapat tidak diisytiharkan, akhirnya menjadi amlah. Akhirnya yang salah adalah kita yang mengutip duit untuk kegunaan parti waktu pilihan raya. Jadi sekali ini kita akan perbetulkan perkara ini. Perbetulkan perkara ini bermakna kita akan ada political funding ataupun pendanaan, akta pendanaan politik. Jadi kita boleh kutip seperti di negara lain, di US dan sebagainya, kalau nak bertanding presiden, dia orang boleh secara terbuka untuk mengutip dana untuk tujuan pilihan raya. Jadi dana ini, akta ini sedang dalam kajian, bukan dalam kajian, di bawah Menteri Undang-Undang, sedang membuat draft dan sebagainya. Yang ketiga, yang kita setuju supaya Parlimen diberikan kuasa mentadbirkan keuangan Parlimen itu sendiri dan juga pentadbiran Parlimen. Kita bercakap soal separation of power, pengasingan kuasa. Judiciary memang ada kuasa tersendiri dan kita tidak campur urusan pentadbiran mahkamah kerana mahkamah perlu dijadikan sebagai satu badan yang bebas dan perlu dihormati. So kita tak ganggu. Tapi bukan bermakna kebebasan mahkamah mereka ada immunity ataupun kekebalan apabila melakukan perbuatan jenayah. Itu tidak betul. Kalau mereka ada hakim melakukan jenayah, kita ambil tindakan kepada hakim tersebut. Tetapi pengasingan kuasa, separation of power ini bermakna mereka bebas untuk menjalankan perbicaraan dan juga membuat judgement apabila mereka membuat keputusan, tidak ada campur tangan daripada pihak kerajaan. Itu adalah separation of power. Cuma selama ini Parlimen masih lagi bajet dan sebagainya tidak diuruskan oleh Parlimen, walaupun Parlimen merupakan salah satu badan bebas di bawah konsep pengasingan kuasa negara kita. Jadi persetujuan kami seterusnya adalah memberikan kuasa kepada Parlimen. Jadi itu, sebab itulah kita menandatangani perjanjian MOU tersebut kerana ianya tidak menyentuh soal dasar kerajaan dan sebagainya, tetapi hanya mengenai transformasi Parlimen. Saya harap kita, bukan kita di sini lah, sini orang baik-baik belaka ni. Lima baik ni. Dia orang-orang lain. Orang lain, tempat lain, luar dewan. Yang menjebar cerita buruk seolah-olah mengatakan kerajaan gagal dari segi ekonomi, negara kita berhutang banyak, akan jadi macam Sri Lanka dan sebagainya. Jepun 274% hutang daripada banding KDNK dia. Kita 63%. Singapura 100% lebih. Dan banyak negara-negara melebihi daripada 100% dari segi hutang berbanding dengan kita hanya 63%. Tapi yang memburukkan kita bukan orang lain, tetapi kadang-kadang
kita sendiri yang menjadi lidah penyampai bagi pihak pembangkang untuk memburukkan kajian kita sendiri. Sebab itu saya harap apabila kita bercakap soal pilihan raya, kita mesti pastikan imej BN ini adalah imej, bukan saja imej yang bersih, tetapi imej kerajaan, imej pemimpin yang mampu membawa negara ini ke puncak kecemerlangan. Kita mesti seperti kata Tan Sri Noh, biar orang membuat perbandingan siapa yang lebih baik antara kerajaan PH ataupun kerajaan PN ataupun kerajaan BN. Itu perbandingan sebelum pilihan raya. Itu perkara yang perlu ada sebelum pilihan raya. Barulah apabila kita bubarkan parlimen, kita beri tawaran bahawa inilah yang akan BN tawarkan kalau kami memerintah. Orang yakin kepada kita. Tetapi kalau kita yang memburukkan keadaan, yang menyebabkan orang tak yakin kepada kita, kalau pilihan raya dalam masa 3-4 bulan daripada sekarang, bagaimana kita nak mengembalikan keyakinan rakyat kepada kita, kerana yang memburukkan kita adalah kita sendiri. Betul? Sekarang ni sebab itulah saya kata, saya berucap di BN, Convention BN Sabah. Saya kata kita nak ke mana sekarang? Kita nak pilihan raya atau kita nak pemilihan parti dalam parti? Kita dah putuskan dalam PAU dan juga EGM. Kita nak pemilihan parti dulu. Saya kata don't worry. Saya tak bolehlah cerita, oh saya akan buat ini, saya akan buat ini. Tak boleh. Bukan. Tak boleh kata ROS, saya akan buat macam ni. Saya akan buat macam ni untuk ROS. Tak boleh. Kita image BN tu, pemimpin BN biar clear. Tidak mencampuri urusan kerajaan. Tidak menyalahguna kuasa. Kalau sudah ada akta sendiri, akta ROS, tak boleh salah guna kuasa. Nanti orang tuduh BN ni dapat tak sampai setahun jadi kerajaan dah salah guna kuasa. Tak boleh. Tetapi percayalah kepada Perdana Menteri. Kita tahulah apa yang kita patut buat. Ini jangan tak percaya sentiasa. Percaya. Tak, kesian dia kan. Tapi nasib baik ada star Jocelyn Tan tulis. Dia kata Perdana Menteri ni Perdana Menteri muka kesian. Alhamdulillah. Kesian. Muka baik. Bukan muka kesian, dia silap tu muka baik patutnya. Dan kita mesti beri keyakinan kepada kerajaan bahawa kalau kita berkuasa, kita tidak salah guna kuasa. Itu yang penting. Kerajaan mesti dilihat bersih, dan yang pentingnya supaya apa yang dilakukan oleh kerajaan membawa perubahan kepada rakyat, dan rakyat akan percaya kalau nakkan keselesaan hidup, tiada kerajaan lain yang boleh menjamin keselesaan mereka kecuali Barisan Nasional. Cukuplah tembak sesama sendiri. Kerana dalam pilihan raya bukan sama-sama sendiri yang bertanding. Yang bertanding adalah musuh daripada parti lain. Kita serang mereka sekarang, daripada sekarang kita mesti serang pembangkang. Kita nak kajian sikap yang detail sebab untuk berperang kita kena tahu kekuatan kita dan kita kena tahu kekuatan musuh. Kalau kita saja kira kekuatan kita, kita tak tahu pun kekuatan musuh, akhirnya kita disurprisekan dengan strategi dia yang terakhir. Akhirnya kita kecundang. Kita dah 3 kali kecundang besar. Dan kita tak mahu sekali ini kita kecundang. Sekarang ini orang dah membandingkan kerajaan PH yang mengatakan mereka tak yakin lagi kepada PH untuk diberi peluang kali kedua. Kajian sikap daripada MCA, kajian sikap daripada MIC, semua baru kita tahu. Kita tak boleh menganggap penyokong kita apabila kita buat program orang ramai datang. Kita tak boleh kata orang sokong kita kalau kita buat dinner ramai datang dinner kita. Bukan itu sikap yang sebenar. Orang datang makan, ada hiburan, memang orang datang lah. Panggil penyanyi-penyanyi terkenal, orang penuh datang. Tapi jangan kata, oh ramai datang, ni semua sokong kita ni. Dinner pula malam ni 10 courses. Chinese food, ramai yang datang. Tapi pengundi belum tentu. Sebab itu saya nak kajian sikap bukan oleh UMNO, tetapi semua komponen mesti mengadakan kajian sikap sebelum pilihan raya diadakan. Saya risau, paling risau ni, kerana pilihan raya dulu,
ada orang dapat bertanding, ada orang tak dapat bertanding. I mean, dalam satu-satu bahagian, yang boleh bertanding parlimen seorang. Seorang. Yang layak semua, termasuk ketua cawangan. Semua layak. MIC pun macam tu, MCA pun macam tu. Semua layak. Yang dapat bertanding seorang. Jadi saya harap, jangan yang tak dapat merajuk. Merajuk, okey. Saya faham. 3-4 bulan duduk di rumah tak payah keluar pun tak apa. Sebab nak mengubati jiwa yang gundah dan gaulan. Saya faham. Kita manusia, you all semua bekerja kuat. Ketua cawangan bekerja kuat. Ketua wanita cawangan semua bekerja kuat. Dia nak dapat bertanding kerana dia dah kerja kuat. Tiba-tiba tak dapat. Bagi saya 2-3-4 hari duduk di rumah, kecewa, tak apa. Yang tak boleh, sabotaj kawan yang bertanding. Itu yang tak boleh. Kita mesti tahu, yang bertanding bukan diri dia. Yang bertanding adalah parti. Yang bertanding adalah Barisan Nasional. Kita bertanding menggunakan lambang barisan. Bukan kita letak gambar muka kita saya. Bukan dalam kertas undi tak ada muka kita, tak ada. Lambang Barisan Nasional. Yang bertanding adalah Barisan Nasional. Bukan diri sendiri. Sesiapa saja yang dapat bertanding adalah mewakili Barisan Nasional. Jadi semangat itu yang perlu ada kepada kita. Kalau kita sanggup datang dari pagi sampai malam hari ini untuk memastikan BN menang, kalau tak dapat bertanding juga kita mesti pastikan BN menang kerana diwakili oleh calon Barisan Nasional. Dan seperti saya kata, parti kita kita gambarkan kepada rakyat bahawa kita sebenarnya sebuah parti yang sangat kuat dari segi kesepakatan kita. Bangsa berbina, satu bangsa berjaya.